إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وسلم شؤونهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد وعلى آله رب اشرح لي صدري حول ولا قوة إلا بالله. قال معرف قدس الله سره وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. Situ. Betul. وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. Dan didindinglah daripadanya segala matahari makrifat dengan segala awan asar yang wahmiyah lagi adamiyah. Maka itu orang yang hairan di dalam zulmah, yang berdiri kepada segala kainat, yang jahil pada mukawwin, dan demikian itu kesudah-sudahan rugi dan kepala kejahatan tughyan. Wa hujibat, dan didindinglah daripadanya segala matahari makrifat. Di sini diserupakan makrifat dengan matahari. Wajah syabah di mana? Ya, bila kita serupakan satu benda dengan satu benda, dia mesti ada jalan persamaan. Ya. Zaid kal qamar. Zaid seperti bulan. Apa makna dia? Di mana tempat wajah keserupaan dia? Diserupakan pada pihak jamal, cantik. Ya. Cantiknya Zaid diserupakan dengan bulan. Bukan mana Zaid tu bulan maknanya. Ya. Qamarun kan dia nyanyi lagu. Qamar itu maknanya gambaran kepada kecantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qamarun. Itu dipanggil cara dalam ilmu tashbih, ilmu balaghah, ya, ada dipanggil dalam bab tashbih, bab menyerupakan. Sekarang diserupakan makrifat tadi dengan matahari. Bila datangnya matahari, terang benderanglah alam sekaliannya, maka mudahlah kita menguruskan untuk mengambil manfaat dan dapat mengelakkan sebab mudarat dengan sebab ada cahaya matahari. Begitu jugalah bumi hati kita ni, bila disinari dengan cahaya makrifat daripada Allah Ta'ala, dia akan jadi terang benderang hatinya. Mudahlah dia untuk menjalani jalan yang membawa kepada manfaat besar dan makrifat akan Allah Ta'ala. Di sini nak ceritakan terhijabnya, terdindingnya makrifat seseorang dengan sebab terikat dia dengan makhluk, iaitu asar. Maka dibandingkan di sini, asar sekalian makhluk ini ibaratkan sebagai suhub, iaitu awan. Dia bila awan tebal, dia menutup matahari, jadi mendung. Ya, awan tutup matahari, mendung matahari. Dah tak dapat nampak seperti asar lagi.
Jadi oleh kerana itu yang menutup dia ialah asar. Itulah kesan. Asar dipanggil makhluk. Asar itu mana kesan. Yang memberi kesan dipanggil muassir. Dia tu regu dia. Bila asar, makhluk ni panggil asar. Nisbah kita memandang dia kesan daripada ta'aluk qudrat dan iradah Allah Ta'ala. Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Qudrat dan iradat, peranan dia bertakluk dengan semua makhluk. Semua makhluk selain Allah Ta'ala tidak lepas daripada dua takluk. Taksis iradat dan taksir daripada qudrah. Ada ni satu benda. Sebelum ada, sudah ditaksis siap. Ditentukan daripada azal lagi oleh iradatullah. Kemudian sampai masa dia, dijadikan, dikeluarkan daripada tiada kepada ada. Itu maknanya, makhluk ni adalah kesan. Kesan daripada kejadian. Kesan daripada takluk iradat menentukan kepada dia supaya maujud ada. Dengan tarikh masa siap keadaannya dan sebagainya. Sampai masa yang ditentu, dijadikan, qudrat jadikan. Itu dipanggil takluk qudrat, dipanggil takluk taksir. Taksir mana kesan, asar. Jadi kita semua ni dipanggil asar. Maka regu dia bila asar, dia di sana ada muassir yang memberi kesan, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dipanggil muassir, kita ni dipanggil asar. Tuhan yang memberi kesan, kita ni menerima kesan dia daripada kejadian Tuhan. Jadi bila makhluk menghadapkan perhatian dia kepada asar, kepada kesan dia, maka dia terdinding daripada muassir. Terdinding batin hati dia daripada menghadapkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terikat dengan makhluk. Sebab dulu dari kaifa 4 kan, kaifa yashruku qalbun suwarul aqwani muntabi'atan fi mirati. Macam mana hati kamu nak bercahaya sedangkan rupa makhluk terlekat dalam dinding hati kamu. Itu maksudnya. Ya, bila rupa-rupa makhluk ni terlekat pada cermin hati kita, maknanya ibarat cermin hati kita ni sudah diselaputi oleh benda yang menghalang untuk memandang, daripada debu dia, debu maksiat, debu mungkar, debu kelalaian. Jadi menyebabkan hati itu tertudung. Sebagaimana tertudungnya matahari, maka tak adalah nampak, jadi mendung. Begitulah mendungnya makrifat disebab ditutupkan oleh kelekaan manusia berhadap kepada makhluk. Itu maksudnya. Ya, bila dia leka maknanya menghadap kepada makhluk, maka ketika itu tertutuplah sinaran makrifat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan didindinglah segala matahari makrifat, mana makrifat yang diserupakan dengan matahari. Didinding dengan segala awan asar, mana asar makhluk yang diserupakan seperti awan yang menutup matahari. Bagaimana awan tebal menutup matahari, begitulah hati kita bila berhadap kepada makhluk, tertutup dia daripada Allah Ta'ala. Asar mana? Asar yang wahmiyah. Dan lagi pula adamiyah, itu sifat bagi asar. Makhluk ni dia panggil wahmiyah. Benda yang dipanggil waham saja, tidak ada hakikat. Ya. Sebab wujud yang hakiki ialah wujudullah Ta'ala. Adapun lawan dia, wujud yang sandar saja, nama je wujud majaz. Ya, itulah wujud segala khalaik, segala makhluk. Bandingnya macam bayang lah, wujud bayang. Wujud bayang kita nampak kan, bayang tu ada. Tapi kewujudan dia maknanya wujud yang pada waham saja, pada hakikat dia tak ada hakikat. Bayang tu kita gabung tak ada apa. Ya. Jadi nisbah kita dengan bayang kita, begitulah maknanya. Terdinding kita daripada memandang diri seseorang tadi dengan sebab kita asyik menumpukan pandangan pada bayangan dia. Nampak bayang kita pandang bawah, Tuhan kita tak pandang. Pasal kau tak pandang, tak angkat kepala, dia pandang tunduk, tak nak angkat, tak nak pandang Tuhan, dia pandang bayang. Begitulah maknanya. Terdinding dia daripada memandang Tuhan sebab dia pandang bayang. Begitulah terdindingnya makhluk daripada Ta'ala bila dia tumpukan pandangan dia asyik kepada makhluk, tidak kepada Khalik. Maka iaitu orang yang khairan, dipanggil orang yang tercengang, orang yang kebingungan. Dalam segala zulmah, dalam segala kegelapan,
yang berdiri kepada kainat yang jahil pada mukawwin. Kegelapan yang berdiri kegelapan di mana? Kepada segala kainat yang jahil, kepada semua makhluk yang jahil akan mukawwin, yang tak kenal akan Tuhan dia. Allah. Dan demikian itu kesudah-sudahan rugi. Ya, bila di atas dunia kita tak dapat sinaran nur makrifat daripada Allah Ta'ala, ya, tidak dapat mengenal dengan sebenar-benarnya akan mukawwin pencipta ini, maka ini dipanggil rugi serugi-rugi. Dan matan ini dibuat dalam munajat belakang. Ilahi maza wajada man faqadak wa man ladzi faqada man wajadak laqad khaba man radiya dunaka badanan. Ilahi, wahai Tuhanku, ma wajada madzal ladzi wajada man faqada. Apakah keberhasilan seseorang sepanjang hidupnya yang mana dia luput? Faqada ay faqada syuhudak, dia luput akan makamil musyahadah, hati dia dengan Tuhan. Dia tak dapat sepanjang umur dia 80 tahun 100 tahun tak berjejak tentang tangga itu. Duduk tangga dalam wahmiyah, ya, tersangka-sangka ya bahawa pada makhluk, maka itu dipanggil rugi sebenar rugi. Sebaliknya, waman ladzi faqada man wajada, dan apakah kerugian orang yang dapat ini benda? Apa benda? Terbuka bagi dia makamul makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Ya. Jadi wujud kita ni tahap dia wahmiyah, waham, ya, pada sangkaan saja. Bila dibandingkan dengan kewujudan Allah Subhanahu Taala yang hakiki. Ya, lenyap pandangan bayang apabila kita pandang pada yang membayangi. Ya. Kita tengok seorang tadi bayangan dekat aku dia tu. Bayang siapa? Kita ikut dia pun sampai kat pintu. Kan? Kita buka je pintu, nampak. Oh, Mamat. Bila nampak je Mamat, bayang kita pandang tak? Tak pandang dah. Sebab dah nampak dia. Tapi kalau kita tumpu pada bayang ni, tak nampak Tuhan dia. Begitulah makna makhluk dengan Khalik pencipta dia. Bila kita tumpukan pandangan pada makhluk, jawab dia terhijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita layankan kehendak makhluk, maka terhijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kena keluar. Ya, makhluk, sifat-sifat makhluk yang boleh mencederakan pandangan semua dia kena buang, kena keluar daripada awsaf basyariah itu. Ya. Ukhrud min awsafil basyariyati an kulli wasfin munaqidin, ya. Jadi yumburiyatik litakunu linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qaribah. Kalau kita nak, mana kita dapat kurniaan Allah Ta'ala dan kita semakin hampir dan dekat dengan Tuhan, kita kena keluar daripada tambatan makhluk yang wahmiyah. Ukhrud, keluar min awsafil basyariyah, daripada segala sifat-sifat kemanusiaan yang kotor, lalai, leka, bukan, membuat maksiat, mungkar dan sebagainya, kita kena buang. Litakunu linida'il haqqi mujiban, supaya kita mustahak dapat nida' daripada Allah, seruan, futuhat dan sebagainya. Kemudian wa min hadratihi qaribah, dan hadrat Tuhan kamu semakin hampir. Habis itu dia pusing ke mana tu, kena keluarkan makhluk, pandangan makhluk daripada batin hati kita. Dengan banyakkan zikrullah, insya-Allah dia terbuka. Maka itu orang yang hairan, ya, orang yang dalam kehairanan, yang tercengang, ya, dalam zulmah, kegelapan yang berdiri kepada segala kainat tadi. Yang pula dia ni jahil pada mukawwin, dia tak kenal mukawwin yang mentakwin, mengurus segala-gala makhluk ila Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Allahu yudabbirus samawati wal ardh, Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Kesedaran ini penting, dan kesedaran makrifat secara zauqi ini amat penting. Sebab dia akan mempengaruhi urusan ibadat kita, jadi cantik atau tidak, jadi bersih atau tidak, jadi lazat atau tidak. Semua letak situ. Terbuka dia dengan Tuhan, situ tengok kelazatan, ya, pengenalan sebenar dia akan ditajalikan oleh Allah Ta'ala. Dan demikian itu kesudah-sudahan rugi. Siapa yang jahil dengan penciptanya, rugilah dia. Siapa yang membiarkan pandangan dia tadi dikotorkan dengan wahmiyah, perasaan waham, menyangka. Banyak kita sangka kan, orang beri, orang tolong. Nampak tak? Itu dipanggil sangkaan. Seolah makhluk boleh memberi, menentu, itu semua rosak. Pada hakikat tu hak Allah Ta'ala.
Kalau makhluk boleh menyekat, siapa boleh sekat? Lepas tu wirid orang tua dia baca la mani alima ataita wala mu'ti alima. La mani, tak ada orang boleh sekat kalau Tuhan nak beri, dan tak ada orang boleh beri kalau Tuhan sekat. Perasaan merasakan orang beri, makhluk beri, terasa kalau dia tak dapat lakukan, itu semua waham. Waham tu hijab. Sebab kalau tak buang tu, dia zikir pun tak masuk. Sebut nama Tuhan hanya tinggal di lidah. Dia tak terjun betul-betul tepat dalam qalbi dia tadi. Dan merupakan kesudah-sudahan rugi, satu, dan kepada kejahatan tughyan, ya. Orang jadi melampaui batas Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab benda ni tak ada kat dia. Dia terdinding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia tidak mengenali Allah Taala. Dia tak kenal macam mana dia nak membesarkan. Bila dia tak kenal Tuhan, macam mana dia nak mendampingkan diri pada Taala. Ya. Bila dia tak besarkan Tuhan dengan secukup pembesaran dia, maka akan masuk benda lain mengganggu dia. Dan dia terasa benda lain pula besar. Dia terasa pula makhluk ni hebat. Padahal tidak ada yang lebih besar melainkan Allah. Tidak ada yang hebat melainkan Allah. Tiada segala melainkan dia. Itu hakikat dia itu. Habis. Kemudian kata Syekh Tusi radhiyallahu anhu, bermula kataan segala martabat orang yang ahli syuhud, orang yang duduk dalam makamil musyahadah, yang sentiasa batin hati dia memandang kepada cermin wujudiah ini untuk memandang hadrat Allah Ta'ala. Man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang benar-benar mengenali Allah Ta'ala, syahidahu, dia akan musyahadah kepada Tuhannya dalam tiap-tiap suatu. Fi kulli syai'. Di mana saja satu dia pandang, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, apa jenis makhluk ke, atau haiwan ke, tumbuh-tumbuhan, segala benda lah. Dia pandang dia, dia akan menyeret hati dia ke hadrat Allah SWT. Syahidahu, dia musyahadakan Allah Ta'ala fi kulli syai', dan setiap benda yang dilihat. Sebab apa tu? Sebab dah terbuka. Beza orang yang beribadat dah terbuka dengan belum terbuka. Itu dah beza dia, jauh. Allah. Dan kata Syekh Tusi radhiyallahu anhu, bermula perkataan segala martabat orang yang ahli syuhud di dalam wujud ini, bahawasanya setengah daripada mereka orang yang memandang ia akan nuril haq dahulu. Dia memandang cahaya ketuhanan al-haq itulah terlebih dahulu daripada sebelum dia jatuh pandangan pada. Di antara ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qabla. Tidak makhluk melihat makhluk sekalian melainkan hati aku dah karen kepada Allah Ta'ala lebih dahulu, ya, disyuhud di situ lebih dahulu. Dan mereka itu orang yang mengambil dalil pada mu'assir atas dalil mengambil. Satu lagi, dia kena rakyat dulu boleh nampak aja. Itu dia taraki, yang ni tadali tu. Bila jazbah ditarik itu, terus dimusyahadahkan batin hati di kehadrat Tuhan. Lepas tu dipandang bawah. Bila ada Tuhan, dipandang kejadian Tuhan. Adapun di bawah dipandang makhluk dulu, naik ke atas. Ya. Dan setengah daripada mereka orang yang memandang ia akan dia, orang yang memandang mana akan syuhud akan Allah Ta'ala. Kemudian selepas dia tengok makhluk, hati dia pun terikat musyahadah ke Tuhan. Dua. Itu mereka orang yang mengambil dalil pada asar atas muasir. Dia mengambil pada dalil makhluk ni untuk menunjukkan kepada keberadaan Allah Ta'ala. Ya, itu peringkat yang kedua. Muasir makna wallahu Ta'ala. Segala orang awam yang mendidik amalnya, ya, orang awam, itulah yang memandang kepada makhluk dikit dalil baru dikenal Tuhan. Yang awam macam ni biasanya bani taraf iman dia kurang lagi. Lepas tu dia memandang kepada amal dia. Adapun orang iman dah sempurna, dah terserlah, terasa dah keberadaan Allah yang mengawal segala-galanya, maka dia akan terasa gerak tu daripada Allah Ta'ala. Ya, itu beza dia. Dah apa penting dan mengetahui benda ni. Ya, ni bukan sekadar nak tahu, kita nak duduk.
Di duduk taraf ini, dia punya keimanan dia sangat dahsyat. Makrifat dia lagi terang. Pada amalan dia lagi berkualiti. Dan setengah daripada mereka orang yang memandang ia akan dia. Orang yang memandang akan Allah Ta'ala, memandang ia seorang akan dia akan Ta'ala, mana pandang dengan mata dalam. Syuhud, muraqabah, musyadah. Bukan pandang mata kepala dia. Dalamnya, ketika dia memandang tu, pam, Tuan buka kan. Yang tadi Tuan buka dahulu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku tidak lihat segala makhluk melainkan hatiku dan menghadap dia. Sayyidina Abu Bakar lain. Ada selepas, ada sedang berlaku. Maknanya, dalam segi musyahadah mereka itu berlaku berbeza-beza. Mengikut taraf kekuatan makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Dan setengah daripada mereka orang yang memandang ia akan dia Ta'ala dengan pandangan dalaman, di dalamnya, ketiga memandang. Mereka orang yang memandang ia pada dirinya sifat af'al. Orang yang memandang ia kepada berdiri sifat af'al Allah padanya. Ya, ia telah mengurus, mengada dan menjagakan. Ketika dipandang, ketika itu terbuka. Rohani dia bersedap memandang af'al Tuhan kepada makhluk. Ya. Kita bertumpu makhluk aja terhijab dengan Allah Subhanahu Taala. Yang kita nampak dia. Ya. Dan setengah daripada mereka orang yang memandang ia akan dia kepadanya. Dia pandang dipulang kembali kepada hadrat Allah SWT. Ya. Dan mereka memandang sentiasa tajalli. Memandang sentiasa tajalli hak. Mana Tuhan bukakan. Ya. Maka tiada memandang ia kepada segala asal. Jadi apa makna ni? Punca seseorang betul boleh tamkin pandangan dia tepat. Dengan bahawasanya apa dipandang menjadi sebab kepada memandang hadrat Allah Subhanahu Taala. Itu mana dia tajalli, kata Tuhan buka kan. Maka bila Tuhan buka dia, tiada dah memandang pada asal. Dia buka pintu nampak, oh Dola rupanya, oh Muhammad, oh Kasim rupanya. Ya, dia tak pandang, dah bayang. Ya, sebab dah nampak Tuhan. Itulah orang yang dibukakan kehaibatan, keagungan, kedahsyatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Ketika itu tak akan berpaling pada makhluk. Bila hati tak berpaling pada makhluk, selamatlah ia daripada afatun nafs, penyakit-penyakit dalam. Riak dia jadi pada apa? Nak mengambil perhatian orang. Lepas tu dia pandang orang. Ya. Ujub pun orang juga. Takabur pun orang juga. Dia rasa dia lebih baik. Ana khairun minhu. Itu ucapan iblis, aku lebih baik daripada Adam. Tapi kalau dia matikan pandangan makhluk, dia syuhud, merasakan pandangan terus kepada hadrat Allah Ta'ala, gerak semua diterasi Tuhan, tak ada masa dia nak menghadap kepada makhluk kita. Hati dia sudah bertalazus, berlazat dengan Allah Ta'ala. Maka rahsia untuk menghapuskan sifat mazmumah ialah mengambil kelazatan dengan Allah Ta'ala. Seorang dapat kelazatan dengan Ta'ala, ketika itu hati dia tak berpaling lagi kepada makhluk. Bila hati tidak berpaling kepada makhluk, maka ketika sucilah amalan dia, bersihlah tujuan amalan dia menghadap hadrat Tuhan dia. Itu rahsia di situ. Ya. Ilmu tasawuf ni tak memada, melainkan dia kena jalan ilmu tariqah sufiah, pelaksanaan dia gitu. Ya. Nak pergi mana tu? Jalan tarekat, nak pergi membentuk perasaan kuat dengan Allah Ta'ala. Cinta dia, mahabbah dia, keseronokan dia dengan Tuhan. Bila dia dah reti berseronok, berlazat dengan Allah, ketika itu dia tak akan berhadap kepada makhluk. Dia tak berhadap kepada makhluk, selamat. Segala penyakit-penyakit dalaman bersih. Ya, itu rahsia, sebab itu disuruh kita apa? Berzikir banyak, riyadhah mujahadah. Supaya nak buangkan pandangan kepada makhluk, timbul kelazatan menghadap hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memandang besar dan sebagaimana Zulaiha tengok Nabi Yusuf. Ya. Itu kata ulama, Nabi Yusuf tu macam mana hebat pun, cantik pun, dia masih taraf, dia makhluk. Macam mana kamu nak pandang dengan Allah Ta'ala dibukakan? Lenyap sekali habis. Ya, tenggelam sekali, fana billah. Baru dia duduk sejahtera iman tadi. Habis.
Dan setengah daripada mereka orang yang memandang akan dia, pandangan batin kepada Ta'ala, dan mereka memandang sentiasa. Ini yang mahal ni, sentiasa. Tajalli haqqi Ta'ala. Ya. Pembukaan Ta'ala itu sentiasa terasa di dia. Maka tiada memandang ia kepada segala asar. Maknanya, perasaan ketidakperasanan dengan makhluk itu akan timbul. Bila mana? Bila kuat rasa dia dengan Allah. Jadi, kalau dengan Allah Ta'ala tak kuat, dia perasan makhluk lah. Dia tak perasan Tuhan pula, ada bahaya. Dia perasan makhluk, dia tak perasan Tuhan. Ini bahaya besar. Ya. Dia nikmat besar bila perasan dengan Allah, tak berperasaan dengan makhluk. Itu besar. Ya. Dan tatkala adalah hati itu bagi dua wajah, maka satu wajah berhadap kepada Tuhannya dan satu wajah berhadap kepada dirinya. Maka adalah hijab orang yang talib, yang menuntut jalan kepada Allah, daripada nazarnya kepada diri. Kita pandangnya pada diri kita habis. Kita berasa diri kita gitu, diri kita menentu, diri kita boleh mengurus, itu habis. Buat pengurusan tak apa. Kerja luar kita buat usaha dah tu tak ada apa. Tapi jangan pandang dari dia. Kena pandangan kuat dengan Allah Ta'ala. Semua daripada Allah Ta'ala. Nikmat tuan-tuan ni. Nikmat paling besar tak ada. Lebih terbuka kita dengan Allah Ta'ala. Terbuka hijab, maksud dia bukan terbuka nampak mata kepala. Ya. Musyahadah dia. Mana pandangan dalam dia. Dia panggil syuhud. Man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang benar-benar kenal Tuhan, dia akan syuhud keberadaan Allah, kehebatan Tuhan dalam kepada tiap-tiap sesuatu yang dipandang. Sebab semua dipandang tu adalah seolah berkata dengan lisanul hal, Allahu mawjud yattasif bisifatil kamalat. Allah Ta'ala tu mawjud, bersifat dengan sifat kamalat. Kesedaran tu sentiasa subur dalam batin hati dia, bahawa dia akan dapat kenikmatan yang luar biasa dengan Allah Ta'ala. Kemudian wa mimma yadulluka ala wujudi kahri subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah. Ini ceritakan kehebatan Tuhan, macam-macam dia boleh buat. Dan setengah daripada yang menunjukkan akan dikau atas wujud sifat kahri Allah Ta'ala. Ya. Kalau tuan-tuan tengok berlaku tsunami, apa nampak? Bam, kira-kira 10,000. Besok pula bam, naik 25,000. Apa dia? Mayat tergampung kan. Ya. Apa kita nampak? Bagi ahli hijab, ahli syariat yang terhijab lagi pandangan, dikira lah. Dikira berapa. Oh, lagi ramai masuk berita. Dia pun olah lah sebab gini. Ahli hijab. Tanya dia, siapa buat ni? Allah. Tapi dalam merasakan dia tak nampak, dia rasa benda lain, dia khayal. Bagi ahli Allah tidak. Dia tengok aja berlaku perkara macam gempa bumi, ya, tsunami, tenggelamnya, kemusnahan alam ni berlaku je, hati dia terus syuhud musyahadah ke hadrat Tuhan. Itu dia. Ya, musyahadah tentang bukan fikir. Bila fikir bil akli, dengan akal. Kalau syuhud bil qalbi, bisir bil ruh. Itu dalam anak Syamban dia ada cara dia tadi. Nampak dia bam, ya, terselah kebesaran, keagungan Tuhan. Lagi dia sedap. Tunggu Haji Wahid madrasah di Tembakau, dia senyum. Sebab apa? Inilah benda ada kat dia. Benda ni ada kat dia. Dia musyahadah ke Tuhan. Bam, dia tajali. Ni kahrillah. Masya Allah. Dia kata kan. Alhamdulillah. Rumah kita Tembakau tu sebab gila. Allah, manalah aku nak duduk ni. Oh, ada mengepek macam-macam kan. Dia tak ada, dia senyum. Sebab dia berlazat memandang af'al Allah Ta'ala. Semua tu af'al dia, perbuatan dia. Sebab apa dia pandang, dia dapat pandang? Sebab hijab dia dah terangkat. Ya. Hijab wahmiyah tadi dah terangkat. Hijab khalqiyah, makhluk tu dah terbuang. Sebab dia dapat lazat dengan Ta'ala. Kita berlazat dengan makhluk. Aulia berlazat dengan khaliq. Mana tinggi tak tinggi kan? Kita berlazat dengan makhluk. Siapa yang leka mengambil lazat dengan makhluk, maka terhijab dia berlazat dengan Tuhannya. Ya, siapa nak berlazat dengan Tuhan dia, dia kena buangkan berlazat dengan makhluk. Tuhan akan hadiah dia. Sedap dia dapat kan?
Rasa kelazatan 100% ada kat kita. Tuhan bagi. Ke mana kita letak? Kita letak lazat kat situ 10%. Lazat kat sini 30%. Lazat kat sana pula 40%. Dah berapa? Tinggal 5% ni. Untuk siapa? Kat Tuhan. Lazat dengan Tuhan tu tinggal 4%. Itu yang ibadat dia malas. Tak dia buat. Tak ada pick up. Ya, dah tak ada pick up. Dah lemah sangat. Ya. Macam orang bila dia nak mati, sakit jantung, masuk kat jantung. Dia punya kekuatan, dia punya jantung tinggal apa? Tinggal 10 je. Dia tarik nafas macam apa? Macam nyawa ikan. Lepas tu padam terus. Ya, tu padam. Begitulah jantung iman kita. Dah ditarik sana, tarik sini, dah hilang. Dah tinggal dengan Tuhan sikit. Nama takut padam, na'udzubillah. Ya, itu sebab dia kena pam dulu. Segala unsur-unsur yang merosakkan jantung rohani kita elakkan. Ya. Apa dia yang rosak besar, dia lalai lah. Kelalaian, maksiat, mungkar dan sebagainya. Itu semua merosakkan. Dia ada blocking dekat jantung. Ibarat lemak dah tutup jantung. Dia berjalan lancar, tak lancar lagi. Mula dah kena serangan jantung lah macam-macam. Itu serangan jantung menyebabkan mati jasad. Kalau serangan jantung rohani kita rosak lagi berat. Ya. Jantung jasad lahir rosak, putus hubungan dengan makhluk. Kalau jantung rohani kita rosak, putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Itu lagi bahaya besar. Ya. Sebab tu dia kena tengok, perhati balik apa yang diucapkan oleh Tuan Pengarah. Semua makna berdasarkan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan perjalanan para anbiya dan awliya. Iaitu anak tayang sini, kuasa besar dia setengah daripada menunjukkan atas kuasa dia. Ya, akan dikau atau wujud sifat kahri, sifat kekerasan dia. Dia kata jadi dia kata ganap tuan-tuan. Itu kahar, maha keras. Ya kahar. Ada yang mengatakan dia buat zikir, ya kahar dia henjut dekat batin hati dia supaya pecah kelalaian dengan makhluk tadi. Habis. Lepas tu dia beri dengan ditarik, kita kena tahu tuan ni. Kita kena pandai baca sepir. Jangan 3 kali 3 berapa? 18. Parah lagi. Dia 3 kali 3 kena 9. 4 kali 4 baru 16. Dia makan entam. Tak kena sepir. Jadi sepir kita dengan Allah Ta'ala ni dua perkara itu sebut. Mata a'taka asyhadaka birra wa mata mana'ak asyhadaka qahra. Itu dia. Bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilai. Mata atak bila Tuhan beri kita. Hari-hari kita ambil pemberian kan. Kita sedut nafas pemberian dia. Kesihatan ni pemberian kita. Boleh melihat pemberian kita. Boleh mendengar cantik. Semua ni pemberian. Tinggi tak boleh kira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka cara mana disuruh kita supaya betul pengambilan? Sebenarnya bila tayang dia beri kita sebenarnya apa? Asyhadaka birra. Tuhan nak suruh kita syuhud musyahadakan akan sifat ihsan dia. Wa mata mana'ak bila dia sekat lah. Ya, sakit. Orang dapat, kita tak dapat. Problem macam-macam tu dia sekat lah. Ya. Maka sebenarnya apa tu? Asyhadaka, dia nak tayang kat kita. Tu saya syuhud musyahadah. Akan apa? Dia adalah sifat kahar dia. Dia kata jadi. Dia kata ganap. Dia kata mati. Tak siapa boleh lah. Jadi kesimpulan ni dalam dia ulur atau dia tarik sebenarnya apa tu? Muta'arifun ilaik. Dia nak mengenalkan kepada kita. Dia ulur kita tak kenal, dia tarik pun tak kenal, habislah. Samalah dia macam orang yang tak beriman, apa tak tahu. Dia dapat makan, dia makan semakan-makan. Dia kena sakit, dia melolong seluruh lolong. Seorang sahabat saya kan dia duduk hospital. Kebetulan keliling dia tu cerita besar tu. Bukan orang Islam, Cina lah bu. Allah pening kepala dia tu. Tak ada langsung dengar lapan tasbih istighfar tak ada. Ayo. Oh ya mak, ayo bang, mati oh. Wah pening kepala aku dia tadi. Oh pening kepala. Tak ada dengar astagfirullah, masya-Allah tak ada tuan. Wah, apa dia tak kenal. Dia nak sebut apa? Ayo. Ayo mak dia tu. Wah, sakit kepala dia tengok tuan ni. Sebab terpadam, dia tak ada nur makrifat. Itulah jadi dia mengaba tuan. Bila kena sakit dia melolong. Bila dia kena nikmat pula Tuhan bagi dia pemberian pula, dia lupa diri. Ya, sasau macam-macam tuan-tuan ni. Orang beriman tidak. Dia sorong, ada makna dia tarik pada ada mana.
Ya, macam kita tarik, kita punya gergaji kan tajam, sorong ada, tarik pun ada. Akhirnya berputuslah kayu. Ya. Bila tuan sorong dia bagi, dia tarik pun ada. Dua keadaan, sorong tarik, akhirnya kena cara tajam gaji, putus kayu. Begitu kita pandai sorong tarik dengan Allah Ta'ala, akhirnya putuslah rangkaian nafsu tadi yang menghijab kita dengan dia. Dapatlah kehasilan besar kita, makrifat dengan Allah Ta'ala. Ya, nak pandai baca tuan. Ya. Sepir kena pandai baca. Itu penting ilmu satu, dan pentingnya sinaran nur makrifat Tuhan. Ya, kalau ada je ilmu tak ada nur makrifat payah. Dia ada tapi tak mampu tuan. Sekadar ilmu saja. Dia kena dua-dua sekadar jalan boleh cantik. Jadi sebenarnya sini apa? Mimma yadullu ala wujudi kahri subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu, tapi bima laisa bimawjudin. Benda tak ada maujud, tak nampak, dia blok itu. Tu hebat betul. Itu benda yang sekat tu nampak, ni tak laisa bimawjud. Ya. Iaitu benda waham tadi. Atau setengah daripada menunjukkan akan di ke atas wajah sifat kaharnya Ta'ala yang maha dahsyat ni bagi hambanya, bahawa di dindingnya akan dikau padanya kepada Ta'ala dengan yang tiada wujud sertanya pada hakikat, iaitulah wujudul akwan yang bersifat dengan adamiyah. Ya, wujud kita hakikatnya dipanggil adamiyah, dibangsakan ketiadaan bila diadukan dengan kewujudan Allah Ta'ala. Bahawa wujud yang sebenar ialah wujud atas jalan istiqlal. Wujud yang kata adami, wujud tapi macam tak ada, itu wujud yang muqayyad. Wujud Tuhan wujud mutlak, istiqlal. Apa makna istiqlal? Dia terasing, tak ada tertambat. Tuhan tak pernah tertambat dengan sesiapa pun. Wujud dia tak berajak pada fa'il sebab dia qadim. Ya, wujud dia takkan binasa sebab dia baqi, dia baqa, kekal. Ya, begitulah seterusnya sifat kesemuaan dia. Banding dengan wujud kita, ada tapi ada kita asal tak ada. Bila tak ada, maknanya nak ada kena orang lain urus. Kemudian mati pula, semua diurus oleh orang lain. Maka wujud yang muqayyad, yang tertambat, yang terikat, tidak ada artinya. Ya, tidak ada arti. Macam bayang ni. Wujudan bayang dengan kita punya bayang. Dia tertambat tak? Dia tertambat dengan kita. Kita bergerak, dia bergerak lah. Kita diam, dia diam. Kalau kita bergerak, bayang kita bergerak. Kita diam, dia bergerak. Kita bergerak, dia diam. Itu tak lama lagi pun. Seminggu lagi aku berjalan bayang, aku diam. Apa pasal ni? Aku diam pula dia berjalan. Ya, ni kacau dia. Jadi maknanya kita dengan bayang begitu. Ya. Kita tengok cermin kan? Kita tengok cermin, dalam tu kita kan? Dalam cermin tu bukan kita, tapi dia tak lain daripada kita. Pula. Ya, gambar yang dalam cermin tu bukan kita, tapi dia bukan lain daripada kita. Wah, ni bahasa apa dia pakai? Ya, dia bukan kita, sebab tu gambar bukan kita. Ya, tapi tak lain daripada kita, maknanya apa? Dia tak terlepas daripada kita. Rupa kita macam tu, situ lah rupa dia. Ya, itu maksud membayangkan. Tapi bukan hakikat diri kita. Kita dengan Allah begitulah. Kita tak terlepas dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita dengan Tuhan tidak bercerai dan tidak bersekutu. Apa makna dia? Kita tidak bersekutu, tidak boleh ittihad sebab hakikat lain-lain. Allah Ta'ala hakikat wajib wujud. Kita hakikat memungkinkan wujud. Tuhan adalah Tuhan, kita adalah kita. Tak boleh bersekutu dalam sudut itu. Tapi kita tak bercerai dengan Tuhan. Dengan makna apa? Kita dah berada sentiasa dalam takluk dia. Kudrat, iradat, ilmu dia sentiasa terikat. Itu maksud ini. Kita tak bercerai, dengan mana kita tak lepas dari ikatan kuasa besar Allah SWT. Itu benda kita jadikan etikat. Sufi dia nak pandang. Sentiasa maknanya pandang benda tu. Supaya lagi kekal, iman kita lagi kuat, makrifat kita lagi tajam. Ya. Ikut makna Ibn Arabi lah. Siapa kenal diri dia? Siapa yang kenal diri makna apa? Tak ada. Kepada tak ada diri kamu tu kamu kenal. Selagi kamu rasa kamu ada, itu belum kenal. Belum kenal. Sebab apa dia keadaan dia begitu? Sebab sentiasa dia kekal memandang keberadaan Allah. Orang yang kekal memandang keberadaan Allah Ta'ala, maka tersirar daripada nak memandang wujud yang lain. Ya, tepat dia memandangkan dia. Asyik. Ya. Sebab ada benda lain supaya tak ada.
Ya, dia tak perasan. Tidak ada keperasanan. Sebab apa? Dimakan oleh rasa kebesaran kewujudan Allah dan sifat kesempurnaan tadi. Sebab penting kita timbulkan benda tu supaya dia ada rasa. Ya. Dan sebenarnya telah diketahui bahawa Allah Ta'ala itu menjadikan tiap-tiap sesuatu. Ya, semua yang mawujud adalah daripada ciptaan Allah SWT. Maka sekalian itu daripadanya kepadanya. Semua daripada Ta'ala kan. Kita bila orang mati kita ucap apa? Inna lillah inna ilaihi rajiun. Inna, sungguh kita semua ni lillah, milik Allah Ta'ala. Mana datang dari dia yang ciptakan. Inna ilaihi rajiun. Dan kita semua kepada Ta'ala rajiun, kembali balik. Tak ada ke mana kan. Dari dia, dengan dia, kepada dia. Habis. Jadi yang nampak apa? Dia. Bukan kita, dia. Yang dikendaki bahawa ada ia, tiada engkau. Dia kata kan, matan dulu mula-mula surat 2 gitu. Itu yang Tuhan kendaki, supaya kamu memandang keberadaan dia, bukan keberadaan kamu. Kehebatan dia, bukan kehebatan kamu. Dan seterusnya. Dan sebenarnya telah diketahui bahawa Allah Ta'ala itu menjadikan tiap-tiap satu, maka sekalian itu daripadanya dan kembali kepada dia pula. Maka wujud tiap-tiap sesuatu itu dengan dia. Wujud kita nak ada dia, ya, hidup pun dengan dia, mati pun semua tertambat dengan dia. Dan baginya tiada sertanya, ya, bukan kita serta dengan Tuhan, berkongsi pula tak. Tak boleh kan. Kerana apa? Bahawasanya sekalian itu adamun. Kita ni pada pandangan ulama sufi dipanggil adam, ketiadaan pada hakikat. Hakikat bila banding dengan wujud Tuhan, habislah wujud kita. Kan? Sebab wujud kita ni dikepit oleh dua adam, dua ketiadaan. Yang pertama dipanggil adam sabik, ketiadaan yang mendahului bagi ada kita. Yang kedua dipanggil adam lahik, ketiadaan yang menghubungi. Apa dia? Al-maut, mati. Jadi kita duduk tengah-tengah dua batu insan. Dua ketiadaan. Tak ada, balik tak ada, habis. Dia nak wujud sebenar yang ada dia tidak didahului ketiadaan. Dan ada dia tidak akan berlaku kemusnahan kekal. Itu wujud yang sebenar. Wujud yang ni kita nak dampingkan diri, nak kenal sebenar-benar kenal. Allah. Dan sebenarnya telah diketahui bahawa Allah Ta'ala itu menjadikan tiap-tiap satu, maka sekalian daripadanya kepadanya, maka wujud tiap-tiap satu itu dengan dia. Dan baginya tiada sertanya. Kerana apa? Bahawasanya sekalian itu adam, ketiadaan. Mana nak letak serta? Tak harap. Dan hamba itu didinding dengan dia, ya, daripadanya. Daripada memandang hadrat Tuhan dengan sebab merasakan keberadaan kita, itu hijab. Habis. Dan telah muafakat, kata segala orang yang arif, golongan arifin, dan orang yang muhakkik, yang tahqiq dalam makrifat ini. Bahawasanya apa? Barang yang lain daripada Allah Ta'ala itu adamun mahdun, ketiadaan semata-mata. Daripada mana? Daripada segi kezatnya dan tiada sifatnya dengan wujud serta Allah Ta'ala. Tapi bila berasa tu, bila dibandingkan dengan wujud Allah Ta'ala, lenyaplah. Bila pandang dia, lenyap. Bila dia nampak lagi, menandakan dia belum memandang. Siapa tepat memandang hadrat Tuhan, nasai hilang makhluk daripada batin. Ya, dah pandang benda besar, mana nampak benda kecil kan? Ya, dah pandang benda besar, mana benda kecil tak nampak dah. Kan? Dia makan lauk, dah dia tak sedap, nak basi. Kemudian orang bagi je lauk sedap tuan. Wah, tujuh bintang hotel ni. Tukang masak spesial. Dia tak tenung lah lauk tadi dah. Dia tak nampak dah. Ada macam tak ada. Sebab apa? Dia dah dapat benda yang lebih hebat. Dia terpandang benda lebih besar. Dia dah terasa benda yang lebih lazat. Begitulah bila terasa lazat dengan Allah, habis. Habis lazat dengan makhluk. Jadi kena cari zab dengan Tuhan. Ya, cari rasa dengan Tuhan. Sebab dia suruh bi falyafrahu wa bi zikri falyatanam. Ya, Tuhan wahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, qul lisiddiqin, sampai kepada orang yang siddiq, kepada Allah Ta'ala. Dua perkara. Bi dengan aku, falyafrahu, naklah mereka gembira. Gembira dengan Allah Ta'ala. Allah dahsyat ni. Al-Quran kata iza zukirallahu wajilat, sebut nama Tuhan pun berkocak kebesaran Tuhan, gembira dia dengan Allah Ta'ala.
Ada nak sampai taraf. Sebab Tuhan dah sebut Quran, kena carilah. Cari jalan. Kerana kalau disifatkan dengan wujud, nasihat adalah demikian, itu bersekutu. Kalau kita kata wujud, Tuhan wujud, kita pun wujud, dah sama wujud. Tapi hakikat wujud Tuhan lain lah. Tapi dari pandangan sufi dia lain. Sebab pandangan sufi dia nak pandang wujud yang sebenar ya. Wujud yang tak sebenar bayang ni tak nak pandang kan. Itu dia. Ya, itu maksud timbul perkataan tak ada wujud melainkan dia. Dan diwujud, ya, maka iaitulah menafikan bagi ikhlas tauhid. Kita terpandang kita lagi keikhlasan tauhid kita belum berapa bersih. Lepas tu kita kena tuju apa yang selalu kita sebut. Apa dia? La haula wala quwata illa billah. Nak tuju duduk taraf tu, baru dia akan rasa tauhid sebenar. La haula, tidak ada haul, kekuatan ya untuk mengelak maksiat mungkar mudarat. La haula, tak ada daya upaya. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat mungkar dan mudarat tadi. Illa billah, melainkan semua bantuan Allah Taala. Mana kalimah hauqalah ni nak menuju kepada tauhid, ikhlasut tauhid. Apa nak ikhlas? Bersih. Tauhid menesa. Dia mengesakan, membersihkan ketunggalan, memandang tauhid Tuhan itu cantik bila dia keluar pandangan makhluk. Ya. Sebab tu dia suruh kita sembahyang ke arah itu. Bila diseru azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, apa kita jawab? La. Kecuali ada satu ajaran kat Duyung. Bila orang kata la haula wala, hayya 'alas salah, insya-Allah, insya-Allah. Wah, di mana pula dia ambil? Kebetulan satu kita pergi semayang masjid mana tak tahu. Sebelah kita pula dengar, insya-Allah. Ni lain dia ni. Mana dapat sedap ke dia ujar tu? Ujar dia menunjukkan bodoh dia lantan. Dia kata, orang ajak semayang, kau kata tak ada daya upaya. Orang ajak makan ada daya upaya. Wah, dia pakai kepala otak ni. Ya. Kalau orang tak faham, ya tak ya juga ya. Ajak makan kau ada daya, bila ajak semayang tak ada daya upaya, la haula wala. Jawablah insya-Allah. Dia lupa rupa jawapan la haula wala quwata illa billah. Ni kita jawab la haula wala quwata illa billah pada ketika hayy 'alatain wa baca hayy 'alas salah, hayy 'alal falah, itu sabit dengan hadis Bukhari Muslim kan. Hadis sahih semua tu. Nabi suruh baca. Sebab apa? Itulah makna di sini. Dia nak menjurus kepada apa? Tauhid khas dan ikhlasut tauhid. Mana membersihkan pandangan kita, mentauhidkan kekuasaan dia saja. Keberadaan dia saja hakikat ni. Yang lain tu bayang padamkan. Tu maksud dia. Dia nak menghadap Tuhan kan. Itu kena bentuk daripada apa? Seruan azan tu dia dah ijaz lah, supaya betul-betul kita tauhidkan Allah Ta'ala. Sehingga kita semayang tu gerak kita dari dia. Kita rokok tu terasa daripada dia. Kita iktidal terasa daripada dia. Ya. Sebab Tuhan dah sebut dalam Quran, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Ma ta'malun, ma masdar dia dengan amalukum. Amalan bergerak, dibangun, duduk, semua dia. Maka nak menjurus menebuk rasa ni, itu kena ikhlas tauhid bersih. Itu kena mantap. Mantap dengan apa nak nampak? Pandang kebesaran dia lah. Bila pandang kebesaran dia, hilang yang lain. Ya, itu sebab dia suruh banyak zikir kan. Ya, zikir-zikir dia terang-terang, lagi mudah dia memandang kebesaran Tuhan, dia akan tuju kepada ikhlasut tauhid yang sebenarnya. Kalau dia dapat ni tuan-tuan, dia punya lazat nikmat Allah. Tak ada tanding. Lazatan memandang kebesaran Allah Ta'ala. Orang pandang Nabi Yusuf yang macam tergigis tangan kan. Setengah riwayat pingsan pada macam-macam. Itu Nabi Yusuf, kata ulama sufi, sama dengan kita je, dia segi sudut makhluk Tuhan. Ya, macam mana kau nak bayangkan ditajalikan Khalik sendiri. Ya, dia sendiri tuan-tuan yang bersifat laisa kamisli syai' tadi. Ya, zauqi dia tadi nak dibayangkan. Bila dapat rasa ni, tenggelam rasa yang lain. Ya, sini baru sah dia bersifat dengan zuhud, sah dia bersifat dengan warak, semua sah. Sebab apa? Hati tak menghadap kepada makhluk. Dan satu lagi dia kata, setengah orang yang arif billah ni telah menegakkan segala orang yang muhakkik bahawa memandang mereka kepada lain daripada hak kita. Dia tegak, jangan pandang dia, pandang dia je. Dia kata bahawa tiada engkau, ada ia tiada engkau. Itulah dia. Sekala telah sudah tahqiq, mantap mereka itu padanya. Bila tu? Daripada syuhudul qayyumiyah,
dan ihatatud daimumiyah. Bila mana kita kekal dapat betul-betul syuhud akan qayyumiyah. Mana Tuhan yang mentadbir, qayyum, ya hayyu ya qayyum, kan? Kata dekat apa nama tu? Satariyah, Qadariyah pun ada bawa. Ya hayyu ya qayyum, buat di zikir tu. Ya hayy, buat Tuhan yang hidup. Qayyum mana yang mendirikan, yang mentadbir, yang menjaga, semuanya dia. Sekarang benda tu disyuhudkan, makna dipandang dengan rasa hati kita. Dan ihatah, makna meliputi akan daimumiyah, ya, kekalan Allah Ta'ala dalam menguasai semua tu, terasa tu. Tu kalau kekal tu cantik. Dia akan dibukakan berbagai-bagai kurniaan, tajalliat dari Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab benda-benda ni dia masuk je taraf ini, dia akan duduk dalam makna hauqalah tadi. Bila dia duduk situ, tunggu ni. Tuhan akan bukakan gedung dia yang maha dahsyat. Berdasarkan hadis Nabi, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwata illa billah ni ialah gedung, ya, min kunuzil jannah, daripada gedung-gedung syurga Ta'ala. Apa dalam gedung Tuhan? Tak boleh fikir, Tuhan punya besar. Dia buka macam-macam huyudat, makrifat dia akan buka. Dengan syarat kita duduk situ. Bersih je, ikhlas tauhid berlaku je, tunggu. Dia cempakkan macam-macam dunia di sisi dia. Ya, itu je antara dia. Habis itu. Kemudian kata Syekh Abu Hasan Asyazili, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana. Fa inna khaira kullahu biyadi wa anta bina'adahu. Allahumma ja'alna min ahli tajarrud. Wa jazib qulubana ya Allah anil nasar rasulullah. Hatta yang kashifu lana anwaru muraqabah min syarri jaya. Amin. Alhamdulillah. Ya karim.